Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Melaka Memilih dan hari ini ataupun minggu ini adalah minggu-minggu yang cukup penting buat ahli-ahli politik dan pastinya untuk pengundi-pengundi ketika PRN Melaka di mana besok akan dijalankan pengundian awal dan yang pastinya 20 November bakal menjelma dan itulah tarikh yang bakal menentukan siapakah pilihan orang Melaka. Dan hari ini saya ingin berikan fokus kepada DUN N06 iaitu Rembia. Dan yang pastinya dalam Melaka Memilih bukan sahaja kita bercerita mengenai pertentangan politik, tapi apakah aspirasi rakyat. Mari kita berikan fokus kepada DUN Rembia yang terletak di Parlimen Alor Gajah di mana pada kali ini sebanyak 15,679 pengundi berdaftar yang berada di DUN Rembia di mana majoritinya 65% adalah terdiri daripada pengundi berbangsa Melayu, 19.3% adalah Cina dan 14.33% adalah India. Di mana kali ini menyaksikan pertembungan 5 penjuru di N06 Rembia di mana Barisan Nasional diwakili oleh Muhammad Jailani Khamis yang juga merupakan incumbent ataupun penyandang kerusi ini. Beliau bakal ditentang oleh Zamri Pakiri yang mewakili Pakatan Harapan, Zamzuri Arifin dari Perikatan Nasional dan juga mereka semua akan ditentang oleh dua calon bebas iaitu Sabaruddin Kudus dan juga K. Murali. Ini pertandingan yang bakal berlangsung yang kita akan ketahui keputusannya pada 20 November nanti. Bagaimanakah rakyat di Rembia membuat keputusan pada PRU yang ke-14 lalu? 2018, Muhammad Jailani Khamis pada ketika itu mewakili Pakatan Harapan sebelum berpindah kepada Barisan Nasional dan juga UMNO pada Mac 2020. Pada ketika itu 2018 beliau mendapat 6,773 undi dengan majoriti 1,814, agak selesa di situ. Pada 2018 beliau ditentang oleh Nur Pipah Abdul yang mendapat 4,959 dan juga Rashidi Razak daripada PAS 1,200 undi di situ. Pertandingan 3 penjuru 2021, pertandingan 5 penjuru. Namun itu adalah pertandingan politik. Bagaimana kita melihat kepada aspirasi masyarakat dan kita ingin kaitkan kepada perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Di mana ini membawa kita kepada data dan juga statistik dan juga saya memberikan perincian mengenai statistik pendaftaran perniagaan Malaysia sehingga Disember 2020 terdapat lebih 1.5 juta PKS yang mewakili 97.2% daripada keseluruhan pertubuhan perniagaan di Malaysia dan ini merupakan penjana dan tunggak ekonomi negara. Mari kita fahami perniagaan kecil dan sederhana dari segi saiznya di mana 1.6% saiznya sederhana 18,000. Kalau kita lihat yang bersaiz kecil 20%, tetapi inilah nombor yang terbesar 78.4% yang terdiri daripada 903,174 firma yang bersaiz mikro dalam PKS dan mereka ni antara lain adalah yang berniaga di tepi jalan dan ini angka sehingga Disember 2020 dan angka ini dipercayai lebih besar dengan mengambil kira PKP 2.0 dilaksanakan pada awal tahun dan juga kesan COVID-19 yang begitu dahsyat melanda pada tahun ini. Ramai diberhentikan kerja, ramai yang cuba mencari rezeki dengan buka warung di tepi jalan contohnya. Dan ini dalam kategori mikro PKS. Golongan ini didekati oleh rakan setugas Nazri Kaha di Rembia, DUN Rembia. Beliau bersama dengan Kak Amna yang terkenal dengan perniagaan kuih keria, ya, Melaka kuih keria signifikan, tapi ini cerita kuih keria di Kampung Kelemak, Alor Gajah yang terletak di N06 Rembia. Apakah cerita peniaga kecil ini? Apakah aspirasinya? Bagaimana masalah mereka diatasi? Nazri Kaha sudah bersedia dari dataran keris Alor Gajah. Terus sahaja bersama dengan Nazri. Kesemua 28 Dewan Undangan Negeri di Melaka yang dipertandingkan iaitu 28 Dewan Undangan Negeri akan menjadi tumpuan dan di bawah Parlimen Alor Gajah sahaja 5 Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan lebih daripada 4 penjuru di setiap DUN seperti di Rembia, di Macap, di Durian Tunggal, di Ashan dan juga di Gadik. Dan kami cuba menelusuri denyut nadi rakyat di kawasan Parlimen Alor Gajah ini dan apakah solusi yang akan ditawarkan oleh wakil-wakil rakyat ataupun calon-calon yang bertanding dan adakah mereka dengar ataupun benar-benar memahami aspirasi rakyat
di kawasan Parlimen Alor Gajah ini. Kat sini kita ada buat kuih keria Kak Long. Tu je lah, satu jenis produk aja. Berapa lama Kak Long dah buat kuih keria ni? Untuk sampai tahun ni dah 3 tahun. Kuih keria ni dia jenis macam antarabangsanya, kuih yang boleh meletup lah kata orang. Jadi kita duduk Kelebang. Tapi kita datang ke Alor Gajah buat kat sini sebab area Alor Gajah ni tak ada kuih keria. Kalau dulu buat kuih keria berapa biji sehari dan sekarang berapa biji sehari? Oh, dulu masa mula-mula nak buat dalam 20 kilo pun kira 400 biji je kot. Jadi mula-mula kita pun nak start kat Alor Gajah ni. Tapi untuk sekarang ni alhamdulillah dah ada frozen. Adalah juga dalam frozen dia order banyak. Ya. Adalah juga dah ribu-ribu. Ribu juga. Berapa kilo tu? Dalam sekarang kita buat dalam 80 kilo. 80 kilo adunan Ya. Kak Amnah, kuih keria Kelemak ni dah sampai ke mana? Siapa pembeli utama? Siapa yang selalu datang order ni kat sini? Ini untuk frozennya dah sampai Kedah. Masa PKP yang tu kita orang ada orang daripada Kedah datang, dia nak tengok frozen. Lepas tu dia kata nak pun ke sana ke Kedah. Tapi sekarang ni dah ke KL, ni 9. Tu 3 tempat je untuk kita. Itu yang frozen yang boleh terus dimakan ni, boleh datang ke kedai ni ataupun macam mana? Boleh, yang kalau kita ada sedia kat sini boleh datang makan kat kedai. Kalau kadang ada ramai yang telefon order, buat pergi orang kahwin ke. Baru minggu lepas kita masuk orang kahwin. Rumah kakak ada, hari tu orang kahwin, dia order kita request ke sana, kita pergi ke sana. Macam tu. Ya, alhamdulillah. Yang frozen tu sejak bila buat dan sambutan dia bagaimana sekarang? Frozen tu daripada PKP yang kedua. Sebab COVID lah tu. Tak boleh nak berjual kan? Tak boleh nak berjual. Jadi sekarang ni dia punya order memang banyak. Alhamdulillah. Tak cukup tangan lah tu. Tak cukup ke tangan. Memang pekerja pun tak ada. Peti ais kosong. Semalam baru keluar, hari ni dia nak lagi 4,000. Hari-hari tak sampai 4,000 kita buat. Habis. Jadi apa perancangan Kak Amnah untuk kuih keria Kak Long ni? Ini kalau boleh kita nak jalan jauh lagi sikit, tapi memandangkan kedai kita kecil. Kalau nak ikutkan kita boleh beli mesin untuk uli, untuk mall kan. Tapi kita boleh pakai untuk apa, mesin yang mesin kledik aja. Ya. Sebab current tak boleh supply. Itu je lah kita boleh buat kat sini. Kak Amnah ada dapat bantuan mana-mana agensi? Hari tu Risda dia datang, tapi kita belum dapat pergi apply lagi. Dah siap buat risalah dia, tapi dah pergi hantar tak lengkap. Jadi nanti kita nak pergi hantar lagi. Risda, Alor Gajah. Yang agensi lain? Tak ada. Mara ke? Tak ada. Ada mohon pinjaman ke? Tak ada. Semua modal sendiri je. So far tak ada masalah? Tak ada, insya-Allah tak ada. Jadi untuk perancangan masa depan, Kak Long selain daripada mesin tu, adakah nak orang kata pun tambah lagi pekerja ke, dan yang frozen ni boleh sampai ke seluruh negara ke macam mana? Itu kalau saya rasa, akak rasa kalau macam Risda tu dia cakap kalau kita dapat dekat dia akan edarkan kita punya produk ni jauh-jauh lagi lah. Macam kita nak mencari macam susah sikit. Jadi mungkin kalau Risda yang tolong kita, mungkin dia kata dia akan cari kedai, tolong dekat mesin. Itu je lah yang penting untuk sini kedai tu kan. Kedai dan kilang lah. Ya. Sesuai kan? Ya. Jadi ada kat sini kalau perniagaan memang boleh hidup lah? Boleh. InsyaAllah. Di Alor Gajah ni macam mana? Alor Gajah ni alhamdulillah, kuih keria ni diorang punya sambutan dia memang alhamdulillah. Memang order sentiasa je. Memang ada je yang sira ke, yang frozen ke, semua sih ada. Maksudnya selain kuih udang Alor Gajah, kuih keria pun dah meletup kat sini. InsyaAllah kot. Akak pun tak tahu. Orang kata viral lah. Akak pun tengok. Tak tahu lah viral ke tak. Kita tak tahu. Jadi harapan Kak Amnah kalau time orang mengundi ni, orang nak pilihan raya ni kan. Jadi kalau orang yang jadi ahli politik ni kan, pandanglah orang-orang usahawan kecil macam Kak Amnah, apa harapan Kak Amnah? Harapan macam
Kalau boleh kita orang nak dapatkan bantuan mesin untuk kedai rumah kecil kan. Sewa pun 500. Jadi itulah kalau ada dapat yang rumah kedai yang berbaloi, kita boleh buat lagi banyak produk. Kedai kalau besar kita tambah lagi, bolehlah macam tu. Setakat ni modal macam mana? Modal tak ada masalah. Mesin tu semua kita beli sendiri. Tak ada pinjaman apa ke. Semua beli sendiri. Senanglah. Senang. Tapi kalau kita nak beli mesin yang uli tu pun, kalau nak ikut kita boleh beli. Masalah tempat je yang tak boleh. Tak ada. Ya. Betul. Ada perancangan Kak Mna selain nak buat kuih keria ataupun nak buat tambahan lagi keria perisa lain ke ataupun kuih-kuih lain? Tak, ramai dah buat. Tapi macam kita tak berminat nak buat macam tu, biar yang original lagi sedap. Kalau yang perisa tu, semua akak buat, dia hantar kedai cheese lah macam-macam kan. Tapi tak sesuai rasa akak lah keria. Apa ramuan utama buat kuih keria ni? Bahan dia keledek lah, dia punya main dia. Tapi keledek ni tak tentu harga dia. Ada masa dia mahal, ada masa dia murah. Kalau masa yang mahal macam RM28.90 pun ada. Kalau yang macam tu macam sampai RM30, itu susah nak berniaga. Mahal sangatlah. Ketika PKP ni ada rasa macam nak tutup tak kilang ni? Ataupun susah sangat dengan kos yang tinggi? Ada juga sebab masa tu keledek dekat Sepang tak ada. Kita semua supply daripada Indonesia. Baru hari ni habis yang Indonesianya. Sepangnya baru ada balik. Baru kita boleh pakai Sepangnya. Tapi yang supply keledek tu dia bagi harga yang samalah. Tapi kalau kita pergi macam family store, harga akan jatuh RM30. 9 kilo. Jadi terkesan tak boleh. Yang harga itu je. Jadi yang sebaik ada supplier hantar. Walaupun dia ambil daripada Indon, kita boleh pakai juga. Harga masih dalam 25. 25 tu mahal juga tu sebenarnya. Tapi bolehlah kita orang nak berniaga, jalan je, tak apa. Jadi ketika PKP tak boleh berniaga tu, apa Kak Mna buat? Tu yang buat frozen tu? Ada permintaan frozen. Kita cuma PKP. Tu datang ideanya lah. Bukan datang idea. Budak yang supply keledek, dia kata, Kak, jom kita pergi Kedah. Orang Kedah nak Kedah. Kita orang pergi Kedah. Kita orang 3 orang, 4 orang pergi Kedah. Adik tu pergi. Adik yang tu pun pergi. Lepas tu orang sana datang sini nak tengok macam mana. Start situ. PKP tu yang kita orang dapat supply order daripada frozen. Alhamdulillah. Bila dah buka ni, dah boleh rentas negeri ni, alhamdulillah lah. Order pun dah banyak masuk balik. Dia satu je. Sekarang dah masuk KL, dah masuk S9. Alhamdulillah. Memang dah lega lah rasanya. Bertemu lagi dalam Melaka Memilih. Sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, Haji Nazri Kahar bersama dengan Kak Amnah yang mengusahakan kuih keria Kak Long di Kampung Kelemak, Alor Gajah, dan inilah golongan yang paling terkesan akibat COVID-19 dan juga PKP. Dan beliau tadi berceritakan mengenai bagaimana berinovasi buat produk baru frozen kuih keria kerana PKP, dan ini juga antara perkara yang menjadi perhatian di peringkat kementerian. Kalau kita ambil contohnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi baru-baru ini menjelaskan seramai 187,690 usahawan dan koperasi terjejas sepanjang tempoh PKP sehinggalah 31 Oktober lalu. Tapi mereka telah menerima bantuan pembiayaan termasuk moratorium, di mana menterinya berkata selain itu sebanyak 2,618 usahawan baru dalam golongan yang hilang pekerjaan termasuk belia dan graduan telah diberikan latihan untuk menceburi bidang keusahawanan. Dan kalau dilihat juga pada bulan Jun lalu, Kerajaan Negeri Melaka sendiri telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi Melaka Kumaju Jaya 2020 di mana Sejahtera Bersama membabitkan peruntukan berjumlah lebih 174.52 juta ringgit, di mana golongan pekerja dan juga golongan peniaga keria seperti Kak Amnah tadi mendapat faedah dan dimasukkan ke dalam pakej rangsangan ini. Mari kita lihat apa inisiatif yang diberikan pada Jun lalu, di mana antara lainnya ada inisiatif dana bantuan kasih niaga yang berfungsi ataupun diberikan daripada Mac sehingga Julai, di mana setiap usahawan dapat RM1,000 setiap seorang. Selain itu ada juga katanya pengecualian bayaran denda lewat lesen perniagaan dan pembaharuan lesen perniagaan
dari bulan Jun sehingga Disember 2021 ini membabitkan pembiayaan sebanyak RM260,000 melibatkan 4,111 pemegang lesen perniagaan dan juga pengurangan caj 50% ke atas caj lesen penjaja dan peniaga kecil sehingga bulan Disember, dan ini melibatkan 5,919 pemegang lesen di Melaka dan juga pengecualian denda lewat sewaan premis gerai dan ruang niaga milik PBT. Ini pada bulan Jun 2021. Dan kalau kita lihat juga pengurangan sewaan juga diberikan kepada tapak dan juga premis milik PBT yang melibatkan 2,922 penyewa tapak dan premis milik PBT. Ini antara perkara-perkara yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga kecil dan juga mikro seperti Kak Amna tadi. Kita teruskan juga cerita mengenai perniagaan kuih keria Kak Long di Kampung Kelemak Alor Gajah ini. Nazri Kahar tadi bersama dengan Kak Amna. Kini kita bersama dengan adiknya yang turut mengusahakan perniagaan ini. Apakah cabarannya? Sejauh manakah peruntukan ini dapat dimanfaatkan membantu mereka? Kita dengarkan cerita daripada Haji Nazri Kahar di Kampung Kelemak yang terletak di Dun Rembia di Alor Gajah ini. Adakah Yasir dan kakak ni nak expand ataupun besarkan perniagaan? Apa perancangan masa depan? Okey, so kami punya perancangan sekarang ni, kami baru sahaja tengah siapkan proposal untuk hantar kepada Rizda untuk dapatkan bantuan pada Rizda. So insya-Allah kalau semua okey, kami rancang untuk berpindah ke tempat yang lebih besar, tempat yang lebih besar supaya kami boleh tingkatkan production kami. Macam sekarang pun kami tak mampu untuk ambil banyak sangat order sebab kami punya capacity satu hari pun kami boleh buat dalam 2 hingga 3,000 biji keria. So setakat sekarang memang kami actually dah terlebih book jugaklah. Ya. Kalau dah ikut dari sudut order dah boleh sampai ke berapa biji satu hari? Kalau mampu. Kalau betul-betul satu hari kami mampu hasilkan 2,500 hingga 3,000 biji. Itu maksimum lah. Yang tu maksimum. Tapi kalau dari sudut order yang datang ni boleh sampai 10,000 itu. Oh, kalau setiap hari kalau order yang kalau kami terima semua, insya-Allah kami boleh dapat 5 hingga 6,000 biji sehari. Okay. Sebagai anak muda Yasir dalam keluarga ni, apa yang rasa potensi keria Kak Long ni yang dalam pemikiran ni kalau ada modal, kalau ada pekerja ramai, saya nak buat lebih dari itu. Apa impian Yasir dengan keria Kak Long? Oh, okey. So impian saya kira saya nak kembangkan nama keria Kak Long ni di satu Malaysia lah. Di satu Malaysia dan kira pastikan setiap negeri tu orang tahu nama keria Kak Long tu. Ya. Ada jenama tu, betul? Kami berharaplah dari nama keria Kak Long ni kami dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Habis tu kira meningkatkan ekonomi taraf penduduk lah. Supaya nama Alor Gajah ni boleh meningkat naik lah. Ya. Bagi Yasir sendiri untuk pilihan raya negeri Melaka ni kan, apa harapan pada pemimpin yang dipilih melihat usahawan-usahawan kecil seperti yang diusahakan oleh Yasir dan keluarga ni? Oh, harapan saya kepada kita punya pemimpin nanti selepas pilihan raya agar sentiasa mendengarlah luahan peniaga-peniaga sebab banyak kita orang punya kawan-kawan yang peniaga-peniaga. So PKP ni memang bawa impact yang besar kepada diorang punya pendapatan. Jadi saya harap pemimpin-pemimpin lebih banyak turun ke padang dan mendengar kami punya rintihan luahan untuk peniaga-peniaga kecil macam kami lah. Bagi Yasir untuk menggalakkan anak muda seperti Yasir menceburi bidang usahawanan di Alor Gajah ni, apa ataupun bantuan yang wajar diberikan dan peluang diberikan kepada mereka? Tapak ke, modal ke, ataupun latihan ke, bagaimana? Untuk saya sebelum dia nak bermula, yang paling penting yang usahawan muda ni harus ada ilmu. Minat dan ilmu untuk belajar. Itu asasnya. Ya? Itu yang asas sekali lah. Betul, yang tu yang asas untuk saya. Bila kita dah ada ilmu dari pembuatan tu dan dari segi nak menguruskan perniagaan tu, dari situ kita dah tahu macam mana nak dapatkan latihan, dari mana nak dapatkan modal, bantuan kerajaan. Sebab sekarang ni kalau kita nak minta bantuan kerajaan sekalipun, kita perlukan
ilmu dalam Microsoft untuk hasilkan proposal semua tu kan. So dari situlah dengan buku rekod finance bulanan, kita kena belajar buat rekod, kena disiplinkan diri untuk buat rekod jualan setiap hari. Yasir tak merasa terkilan ke tinggal di Alor Gajah, tinggal di Kelemak ni berbanding rakan-rakan lain yang berhijrah ke Kuala Lumpur, ke bandar-bandar besar, tapi tetap tinggal kerana ke sini ialah ini negeri tanah tumpah darah dan kan. Jadi tak menyesal ke? Ada ataupun memang banyak peluang sebenarnya kalau kita berusaha di Alor Gajah ni? Untuk saya lah, sebelum ni saya pernah bekerja dekat Kuala Lumpur. Tetapi bila dah pulang balik dan usahakan perniagaan ni, saya rasa macam perniagaan yang diusahakan ni boleh membawa pulangan yang lebih lumayan daripada saya duduk di Kuala Lumpur dengan kos kehidupan yang tinggi. Jadi nak kata terkilan tu taklah, sebab saya pernah merasa dah. Maksudnya lebih senang duduk di kampung. Betul. Yasir, di Kelemak Alor Gajah ni apa yang dimahukan lagi oleh penduduk di sini, khususnya anak-anak muda yang Yasir rasa boleh ditambah baik, dilihat semula, dan supaya orang muda boleh kekal di sini, tak berhijrah ke tempat lain? Untuk saya, kalau untuk pastikan orang muda duduk kat sini, kerajaan patut hasilkan satu industri untuk pendapatan tu. Untuk pemuda-pemuda boleh hasilkan pendapatan atau masuk bekerja, peluang pekerjaan dinaikkan. Jadi kalau peluang pekerjaan di Alor Gajah Kelemak ni dah banyak, saya tak rasa orang muda akan keluar pada sini. Orang muda akan lagi suka tinggal di dalam kampung diorang daripada berhijrah luar. InsyaAllah saya nampak macam kita tahu online ni dah masa depan dah. So saya sendiri pun dah mula start meneroka dalam online ni. Jadi saya nampak sebelum ni saya banyak yang online promote marketing dari segi online, dan dia punya feedback memerangsangkan. Alhamdulillah, tapi kami masih lagi belum terfikir macam mana nak menjual secara frozen, hantar melalui macam courier semua kan. Delivery semua, sebab dia frozen. So dari segi logistik tu masih tidak dapat diatasi lagi. Masih sedang meneroka lagi lah. Ya, masih meneroka lagi. Timba ilmu lagi lah. Betul, masih menimba ilmu macam mana packing semua. Syarikat yang boleh kami kerjasama untuk hantar logistik macam tu. Usahawan Keria Kak Long iaitu Puan Amnah dan adiknya saudara Yasir sudah pun berkongsi aspirasi, berkongsi pengalaman membangunkan usahawan kuih tradisi Melaka iaitu kuih Keria, dan menjadikan Kelemak di Alor Gajah ini sebagai satu tempat untuk mempopularkan kuih tradisi ini. Adakah apa yang dimahukan seperti tempat perniagaan yang lebih selesa, modal untuk melipat gandakan perniagaan mereka, dan juga untuk menceburi perniagaan dalam talian, itulah yang mereka mahukan untuk meluaskan perniagaan mereka. Dan isu inilah yang menjadi utama kebanyakan penduduk di kawasan Parlimen dan juga Dewan Undangan di bawah Parlimen Alor Gajah seperti di Rimbia, di Macap, di Durian Tunggal, di Gadik dan juga di Asahan. Nazrika Ha untuk Melaka Memilih. Terima kasih Nazrika Ha yang membawakan kisah Kak Amnah dan juga saudara Yasir tadi, Kak Long, kuih Keria Kak Long perniagaannya, dan bagaimanakah aspirasi itu diangkat. Bagaimanakah usahawan-usahawan yang mendapat impak dan juga menerima kesan yang cukup hebat akibat pelaksanaan PKP dan juga impak COVID-19 ini dapat diangkat dan juga diterokai ataupun dilonjakkan potensi perniagaan mereka. Dan inilah yang perlu dijawab oleh setidak-tidaknya 5 orang calon yang menawarkan diri untuk Dewan Undangan Negeri N06 Rembia yang ditandingi pada kali ini, iaitu saudara Muhammad Jailani Khamis dari Barisan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi ini, dan juga beliau ditentang oleh Zamri Pakiri dari Pakatan Harapan. Perikatan Nasional diwakili Zamzuri Arifin. 2 calon bebas Sabarudin Kudus dan juga K. Murali juga cuba mendapat dan juga mengangkat isu-isu rakyat apabila dilantik menjadi ahli Dewan Undangan Negeri nanti.
Pilihannya akan diketahui sekitar 20 November nanti apabila pengundian akan dilakukan pada hari Sabtu nanti. Cerita rakyat sentiasa kami bawakan dan kami angkat, dan setidak-tidaknya perlukan penyelesaian kepada wakil rakyat yang menabur janji dan juga mengharapkan undi daripada rakyat pada kali ini. Sekian sahaja Melaka Memilih pada hari ini. Hari ini kami memberikan tumpuan kepada mereka yang berniaga, peniaga-peniaga usahawan mikro, dan juga bagaimana kita memberikan tumpuan kepada 15,679 pengundi di Don Rembia. Ini Melaka Memilih. Kami akan telusuri cerita rakyat yang lainnya dalam platform kami di astroawani.com dan juga di 501 Awani. Sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.